KPM. Kita ada ibu, ibu kita satu. Pesanan ibu beribu-ribu. Setiap langkah kita diiringi pesan ibu. Buat begini, jangan begitu. Bacalah buku selalu. Kukuhkan diri dengan ilmu. Pilihlah kawan yang mulia hati. Tolaklah kawan pementing diri. Pilihlah kawan punya petunjuk. Tolaklah kawan bertabiat buruk. Ibu yang satu menyekat kita di pintu. Jagalah diri selalu. Di luar sana mungkin bencana menunggu. Kita menjadi jemu mendengar pesanan beribu-ribu. Tapi ibu tetap ibu. Pesanan bertambah satu demi satu. Jangan dibiar kepala berkutu. Carilah ubat jerawat batu. Suatu senja, seorang temanku merintih kerana kehilangan kekasih. Kini baru disedarinya pilihan musang berbulu arnab. Biarpun menyamar cekap, ada masa masuk perangkap. Si bedul sudah ditangkap, si bedul di dalam lokap. Dia menyatakan kesalnya kerana dia alpa. Ibunya berpesan sejak dulu, pilihlah kawan yang bermutu. Jangan dipilih kawan berhantu. Mengenangkan nasib temanku itu, aku merindui pesanan ibu. Ya, pesanan ibu. Ibu, ku yakini kau mengenali yang mana permata, yang mana kaca, yang mana budaya, yang mana buaya. Belilah pesanan beribu-ribu, malah berpuluh ribu. Aku tidak akan jemu. Ini janjiku, kerana aku tahu sempurna seorang ibu. Pesanannya beribu-ribu. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Pagi-pagi kita telah mengalunkan sajak, mendeklamasikan sajak dengan penuh semangat berkenaan seorang ibu. Rasanya kalau sebut saya ibu ni, sebab juga ada hati, sebab kita tak dapat nak pulang ke kampung kerana mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi Nisa nak ingatkan di sini, raya-raya juga dalam pada kita boleh ke sana ke sini, kita tetap mematuhi SOP dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga jarak sosial, jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita berkenalan dengan guru yang sebentar tadi mendeklamasikan sajak bersama-sama dengan Nisa. Kita tonton profil beliau. Jom semua kita persilakan Cikgu Haslinda Nur Ismail yang merupakan guru bahasa Melayu dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Rasanya tak terlambat untuk Nisa ucapkan selamat Hari Guru ya, dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Baiklah Cikgu, hari ini pagi-pagi kita telah mendeklamasikan sajak. Sebelum kita pergi kepada sajak kita tu tadi kan Cikgu, Nisa ingatkan pada anda semua apabila kita perlu membuka pelitup muka kita apabila sudah berada dalam keadaan yang selamat, jangan lupa untuk
untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang selamat dan bersih. Contoh bekas plastik ke, saku baju ke, dalam beg dan sebagainya. Jangan buang merata-rata kalau nak tukar yang baharu. Baiklah, cikgu, hari ini topik kita sangat-sangat menarik kerana pagi-pagi kita dah bersemangat. Cikgu, kita akan berbincang mengenai warisan bangsa cerminan kita. Kenapa kita pagi-pagi nak kena deklamasi sajak, cikgu? Okey, pagi-pagi ni kita kena deklamasi sajak kerana hari ini saya akan berkongsi kemahiran membaca, iaitu murid-murid membaca sajak, membaca pantun, membaca novel. Wah, ini antara satu mata pelajaran yang saya sangat-sangat gemari dekat sekolah, cikgu. Kalau cikgu saya tengok Puan Nazlinda dari SMK Teruljaya, rindu. Okey, baiklah. Nampaknya saya tak berseorangan, cikgu. Walaupun kita dalam suasana PKP dan para pelajar sedang menjalani sesi PDPR, pembelajaran dari rumah, saya kira saya nak panggil kawan-kawan saya ni guna Google Meet lah, boleh, cikgu? Boleh, boleh. Secara alam maya, jom kita persilakan kawan-kawan saya dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai semua. Semuanya dah bersedia, ceria. Macam mana raya setakat ni? Okey. Walaupun duduk di rumah tetap kita menjaga SOP demi keselamatan diri kita dan keselamatan orang sekeliling. Baiklah, saya nak berkenalan lah dengan kawan-kawan saya, boleh tak? Kalau boleh, bagi Nisa double thumbs up. Okey. Ya, semuanya dah bersedia. Jom kita berkenalan. Kita nak mulakan dengan siapa namanya? Wardina, silakan. Nama saya Nur Wardina binti Muhammad Zani daripada Sekolah SMK Seri Mulia. Baik, terima kasih Wardina. Seterusnya kita ada kawan kita yang bernama, siapa di belakang saya ni? Yang. Saya. Silakan. Assalamualaikum, saya Tafika binti Muhammad Rosanna dari SMK Seri Mulia. Salam. Terima kasih, Yang. Oh, macam manja je bunyinya. Seterusnya kita ada siapa? Maaf. Di belakang saya ni, Arni. Silakan, Arni. Assalamualaikum, saya Arni Amira binti Ibrahim dari Sekolah Seri Mulia. Baik, terima kasih Arni. Macam nama artis dulu-dulu, Arni Nazira. Ya, betul, cikgu. Itu yang saya nak maksudkan. Seterusnya, silakan Lutfil, perkenalkan diri anda. Nama saya Lutfil Hadi, saya daripada Sekolah Seri Mulia. Baik, Lutfil, terima kasih. Kawan Lutfil yang di sebelah tu siapa? Namanya Safwan. Silakan Safwan. Dah nama macam produser saya. Silakan Safwan. Assalamualaikum. Salam. Saya Safwan Hadi di sekolah di SMK Seri Mulia. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, silakan siapa yang belum perkenalkan diri tu? Wardina, silakan. Wardina. Nama saya Syazwana. Sekolah SMK Seri Mulia. Baik, terima kasih Syazwana dan kawan-kawan dari SMK Seri Mulia. Kita orang kata apa, tak sabar nak mulakan pelajaran hari ini. Tetapi sebelum itu, tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan kita nak deklamasikan sajak, pantun, baca novel. Mungkin cikgu boleh kongsi dengan lebih lagi. Tapi sebelum itu kita ada video khas. Video khas yang kita ingin pertontonkan kepada semua penonton, dan kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Tanah air kita dalam kancah peperangan. Tak ada makin runcing. Jepun dah hampir di Perak. Kami mereka ramai sangat. Kita takkan menang. Mungkin mereka akan menang, tapi bukan kerana kita tak melawan. Inilah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif bin Talib. Novel ini mengisahkan seorang anak muda yang bernama Adnan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan tanah air daripada dijajah Jepun. Adnan telah ditugaskan di Singapura apabila tentera Jepun mendarat di tanah Melayu, dan Adnan telah bertahan di Bukit Candu. Tentera Adnan jauh lebih sedikit berbanding tentera Jepun, namun tentera Jepun amat sukar untuk mengalahkan pasukan Adnan kerana mereka mempunyai semangat juang yang tinggi. Adnan dan rakan-rakannya tidak mahu menyerah kalah walaupun tentera Jepun menyuruh mereka berbuat demikian. Mereka berjuang bermati-matian untuk mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh Jepun. Kesimpulannya, novel ini banyak memaparkan nilai-nilai murni yang boleh dicontohi oleh kita semua seperti nilai keberanian, kasih sayang, ketabahan dan kegigihan. Jangan lupa baca novel ini ya. Pulau pandang jauh ke tengah,
Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Buah cempedak di luar pagar, ambil kalah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'arisha Hana binti Amran, bersekolah di SMK Panglima Garang Abdul Samad di PIS Pahang. Bermula detik itu, ku jejak kakiku di mahligai ilmu. Ku mula mengenal mereka lah guru. Aku jua si penuntut ilmu. Guru, engkau umpama mentari di siang hari, menabur jasa tidak terperi. Engkau umpama purnama di malam hari, sentiasa bersinar menabur bakti. Guru, terima kasih atas didikanmu mengajar aku apa itu erti ilmu. Tidak akan ku lupa pengorbananmu, akan ku simpan menjadi sejarah hidupku. Terima kasih cikgu, guru dihormati, ilmu diberkati. Terima kasih. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Cikgu Haslinda dan juga rakan-rakan saya dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Maaf Cikgu, tadi Cikgu kita dah bersajak kawan kita tadi yang bernama Nur Arisha Hana Amran dari SMK Panglima Garang Abdul Samad Kuala Lumpur Pahang pun telah mendeklamasikan sajak bersempena dengan Hari Guru. Hashtag terima kasih Cikgu, thank you Arisha Hana di atas sajak tersebut. Baiklah Cikgu, jom. Saya pun tak nak buang masa, saya rasa kawan-kawan saya semua dah bersedia, yang di rumah pun telah bersedia ambil pen dan kertas untuk catat nota. Jom Cikgu, kita mulakan. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya, Cikgu Haslinda akan menyampaikan bahasa Melayu menengah atas, iaitu apakah yang saya akan kongsi hari ini. Kita mulakan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu ada 3 objektif melalui kemahiran membaca. Iaitu objektif yang pertama, yang di sebelah kanan sana, murid dapat membaca novel, novel dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai berdasarkan situasi. Pertama. Kedua, murid dapat membaca sajak dan pantun dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai dengan menggunakan teknik sibor ataupun puisi nombor. Yang ketiga, murid dapat menjawab soalan kebat ataupun soalan kemahiran berfikir aras tinggi dengan menggunakan teknik basuh dan teknik budak S. Okey, baik. Itu objektif kita. Saya teruskan kepada apakah ceritanya kita hari ini? Nisa ada sebut tadi warisan bangsa cerminan kita. Betul, ini ialah salah satu warisan kita. Warisan kita dan cerminan kita. Jadi ini Cikgu Linda dah bahagikan kepada 4, iaitu warisan kita ada puisi moden, contohnya sajak. Yang kedua ada puisi tradisional, contohnya pantun, gurindam, seloka, syair, teromba. Dan yang ketiga prosa moden, iaitu cerpen dan novel yang seperti Cikgu Linda pegang ini. Dan yang ketiga prosa tradisional, contoh prosa tradisional iaitu hikayat Hang Tuah, sejarah Melayu, hikayat Merumahawangsa. Okey, baik. Jadi di situ mungkin ada yang tertanya-tanya. Okey, apakah itu prosa? Sebab di sini tadi Cikgu Linda ada tulis puisi dan prosa. Apa itu prosa? Prosa ialah genre sastra ataupun kategori sastra, iaitu tulisan bebas, tidak terikat dengan pelbagai aturan dalam penulisannya seperti rima, pemilihan perkataan dan
irama. Contohnya cerpen dan novel, iaitu mereka cerpen dan novel ini tidak terikat dengan pelbagai aturan seperti rima, pemilihan perkataan dan juga irama. Ini contoh bahan prosa, iaitu novel dan cerpen. Seterusnya ialah puisi. Sama juga genre sastra, tetapi tulisan yang terikat mengandungi rima, irama, kiasan serta ungkapan melalui kata yang cermat dan tepat. Contohnya pantun, sajak, syair, gurindam. Itu sebab pantun selalunya berirama, cantik pemilihan perkataannya, Nisa. Okey, baik. Seterusnya, ini dia. Novel, sajak dan pantun yang sekejap lagi anak-anak murid saya cuba deklamasikan. Okey, kita sampaikan berdasarkan tema alam sekitar, iaitu alam lestari, kedamaian dimiliki. Novel yang Cikgu Linda pegang ini bertemakan alam sekitar, iaitu tragedi Rimba Melulang. Okey, baik. Jadi kita tengok apakah itu novel. Kita pergi kepada novel. Tadi trivia cerita pasal cerpen, betul tak Nisa? Sekarang kita pergi apa pula novel? Apa beza cerpen dengan novel? Cerpen cerita pendek, tidak kompleks, tetapi novel jalan cerita sangat panjang, kompleks, banyak konflik, sebab itu novel tebal. Okey? Baik, seterusnya bentuk prosa dan berkaitan dengan pengalaman manusia. Jadi di sini tragedi Rimba Melulang ini berdasarkan pengalaman penulis itu dan juga kelakuan sosial. Bermaksud dalam tragedi, nama pun tragedi, bermaksud mesti ada masalah alam sekitar. Kelakuan sosial masyarakat dijelmakan dalam novel tragedi Rimba Melulang, iaitu penulisnya Kusni Ahad daripada terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, jadi inilah dia petikan daripada novel tragedi Rimba Melulang karya Kusni Ahad, Rembang Panas. Jadi kita pergi kepada objektif pertama tahu Nisa, iaitu murid dapat membaca novel ini dengan nada dan intonasi yang betul berdasarkan situasi. Maka saya nak tanya anak-anak murid yang SMK Seri Mulia, siapa nak baca dengan menggunakan nada yang betul? Silakan, angkat tangan. Siapa nak cuba? Lutfi, silakan. Lutfi, okey, sila baca. Manusia tidak sepatutnya bertindak sedemikian. Masing-masing ada hak di muka bumi ini. Tidak salah jika manusia mengambil hasil rimba melulang. Tidak salah. Manusia juga ada haknya di rimba ini. Ambillah kayunya, ambillah segala hasilnya. Cuma yang mesti ditimbang manusia ialah kesannya kepada penghuni rimba melulang. Manusia bukan sahaja tidak mengambil kira kehidupan penghuni rimba melulang, malah dengan sewenang-wenangnya bertindak membunuh penghuni rimba melulang. Apalah salah kami, kejam sungguh. Namun, apalah dayaku sebagai binatang. Oleh sebab itulah jalan selamat yang dipilih ialah berpindah, menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada manusia. Ketenangan dan keamanan hanya akan dapat menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada manusia. Okey, bagus. Terima kasih Lutfi. Permulaan je dah begitu bersemangat. Adakah ini intonasi yang betul, Cikgu? Betul, intonasi yang betul. Sebab berdasarkan novel ini ialah keluhan Ketua Gajah. Ketua Gajah dia sangat sedih sebab manusia telah merosakkan tempat tinggal mereka. Jadi Lutfi menyampaikan dengan nada dan situasi. Situasinya di sini sedih, geram, marah. Jadi begitulah caranya kita menyampaikan sesuatu berdasarkan novel ini. Tapi kan Nisa, yang sebenarnya ayat contohnya lah Nisa, saya masuk kelas kan. Sila duduk. Jadi bunyinya seperti sopan. Maksudnya sila anak-anak murid duduk. Tetapi bila saya masuk kelas, anak-anak murid saya semua berlari-lari di dalam kelas. Contoh, bukan begitu nada saya. Sila duduk. Jadi di situ nada, intonasi itu sangat penting. Contohnya macam Lutfi tadi, dia menyampaikan dengan nada yang kesal, marah, sedih. Jadi dalam penyampaian sesuatu, nada itu sangat-sangat penting. Jadi yang paling kita sarankan ialah nada yang betul berdasarkan situasi. Baiklah. Okey, jadi kat situ kita habis daripada kita selesai objektif pertama, kita pergi kepada objektif
kedua. Ini puisi. Puisi nombor, iaitu sibur. Puisi nombor ataupun sibur ini, Nisa, ialah dipopularkan oleh Cikgu Hasfariza, ya, seorang guru cemerlang daripada Selangor. Saya suka menggunakan puisi sibur, puisi nombor ini, iaitu untuk melatih murid membaca puisi seperti sajak, pantun, syair, gurindam dengan nada yang betul dan sesuai. Begitu. Jadi, sekejap lagi anak-anak SMK Seri Mulia kena baca puisi tau. Puisi ataupun sajak berdasarkan nombor. Pasti Nisa tertanya-tanya, macam mana ya puisi nombor ni kan? Nak baca nombor 1, 2, 3 ke cikgu? Ada mungkin juga. Nanti kita juga. tengok. Mungkin juga. Baik. Okey, baik. Kita tengok. Ni apa ni? Sajak tiada lagi. Nisa pernah dengar tak lagu Amy Search? Tahu cikgu. Tak nak nyanyi ke? Tapi tak apa Nisa. Saya nyanyi sikit. Tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku inginkan. Itu lagu Amy Search. Tapi di sini ialah ilham saya. Saya cipta sajak ini bermaksud yang bertajuk tiada lagi. Namun di sini saya nak terangkan kepada anak murid ataupun guru di luar sana bagaimana nak mendeklamasikan sajak menggunakan teknik sibur ini. Bermaksud saya sebut nombor dalam bentuk ataupun nada yang sesuai, intonasi yang sesuai, kemudian diikuti dengan anak murid menyebutnya seperti apa yang saya sebut nombor. Baik. Okey. Sebelum itu saya nak tanya anak murid saya, siapa yang nak cuba bersajak berdasarkan sebutan nombor daripada saya? Siapa? Siapa nak cuba? Wana. Silakan Syazwana. Okey. Boleh Wana? Sudah bersedia? Nah, ya, saya sebut nombor Wana ni ya. Tapi sajak tiada lagi ini yang di sebelah kanan saya cerita pasal keindahan alam sekitar. Sebelum kita ingin menyampaikan sajak, mendeklamasikan sajak, kita kena baca keseluruhan sajak. Kita kena ambil rohnya dahulu, kemudian baru kita sampaikan. Sebelah kanan ini cerita pasal keindahan alam sekitar. Di sebelah kiri saya ialah cerita pasal kerakusan manusia mencemarkan alam sekitar. Okey, kita mulakan ya. 1. Hijau. 1, 2, 3. Itulah sejak azalinya. 1, 2, 3, 4. Riang-ria lambayan pepohonan. 1, 2, 3, 4. Sejuk menjadi hawa mata. Okey. 1. Jernih. 1, 2, 3, 4. Danau kilau kemilau mentari. 1, 2, 3. Ikan-ikan bermain leka. 1, 2, 3, 4. Lumut gemalai, lumut menari-nari. 1, 2, 3, 4. Oh, indahnya ciptaanmu. Jadi kita sampaikan dengan nada yang seronok, senyum sebab cantiknya alam sekitar. Okey, baik. Kita pergi kepada di sini. Di sini emosinya berlainan, iaitu marah, kecewa. Okey, baik. Jadi kat situ kita pergi kepada sebelah ini dan Wana boleh sambung lagi Wana? Boleh ya? Okey. Ini marah sedikit ya Wana ya. 1. Rakus. 1, 2, 3, 4. Sang manusia tanpa belas. Allah, belas. Kena cantik lagi Wana. Lagi sekali ya. 1, 2, 3, 4. Sang manusia tanpa belas. 1, 2, 3, 4. Pohon rebah menyembah bumi. Tak ikut nada saya tu. Pohon rebah menyembah bumi. Lagi sekali Wana. Cuba. Kena jangan senyum sangat sebab ini marah ni, okey? Senyum pula dia. Okey? Okey, teruskan. Pohon rebah menyembah bumi. Ikut saya. Pohon rebah menyembah bumi. 1, 2, 3, 4, 5.
Tiada lagi sejuk halwa mata. 1, 2, 3, 4, 5. Keruh air dan liak lumpur. 1, 2, 3. Mengganas tanpa belas. 1, 2, 3, 4, 5. Tiada lagi danau kemilau mentari. 1, 2, 3, 4, 5. Tiada lagi ikan bermain leka. 1, 2, 3, 4, 5. Tiada lagi gemalai lumut menari-nari. 1, 2. Tiada lagi. Okey, Ya, baik. terima kasih Syazwana. Macam mana cikgu? Itu banyak perlu diperbaiki lagi, tetapi kalau di dalam kelas insya-Allah boleh diasah lagi cara bersajak menggunakan teknik sibur. Itu puisi nombor di mana rima ataupun intonasi tu kita kira 1, 2, 3 mengikut situasi di dalam sajak tersebut. Kemudian kita ikut menggunakan ayat-ayat di dalam sajak ini. Jadi baiklah, tadi kita dah belajar macam mana nak membaca sesuatu petikan novel dengan betul, intonasi dan nada yang betul mengikut situasi dan juga baca sajak mengikut puisi nombor ataupun sibur. Kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan Cikgu Aslinda dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Saya nak tanya kawan-kawan saya yang di Google Meet, SMK Seri Mulia, adakah anda masih okey? Kalau okey, bagi Nisa double thumbs up. Ya, semuanya masih bersemangat dan mengikuti pelajaran kita, di mana sebentar tadi kita tinggalkan anda dengan bagaimana membaca petikan novel dengan menggunakan nada dan intonasi yang sesuai dan juga puisi nombor, teknik sibur untuk mendeklamasikan sajak. Cikgu Aslinda, jadi seterusnya apa yang kita nak belajar, Cikgu? Silakan. Selepas ini kita belajar pantun Pantun. pula. Baik, Cikgu. Okey, pantun ini ialah paling popular lah di Malaysia. Daripada kecil hinggalah yang memang sudah berumur suka berpantun. Betul. Okey, pantun ni sangat dekat dengan kita. Dan pantun ini sebenarnya dia ada nada-nada yang boleh kita sampaikan. Ataupun pantun ini kita boleh sampaikan dalam bentuk nyanyian tau, Nisa. Okey. Nisa pernah dengar tak lagu rentak Rasa Sayang, Rasa Sayang? Tahu, Cikgu. Macam tu. Pantun pun boleh kita nyanyikan lagu Rasa Sayang. Dan juga pantun pernah dengar tak tuai padi antara masa. Yang ni pun saya tahu juga, Cikgu. Jadi kita boleh nyanyikan pantun dengan rentak sebegitu. Agak-agak Nisha boleh nyanyikan satu rangkap tak? Nyanyikan. Saya cuba Cikgu, yang ikut Rasa Sayang, boleh Cikgu? Rasa Sayang. Pergi ke kedai membeli raga, raga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup aman harmoni. Betul, Cikgu? Betul. Rasa sayang. Okey. Kalau yang lagi satu tu kan, yang saya sebutkan tadi, saya nyanyikan sedikit. Baik. Kail mengena ikan gelama, kail diikat bersama tali, alam dijaga bersama-sama,
Bayu nyaman, indah sekali. Boleh juga. Memang indahlah puisi tradisional kita, cikgu. Ya, puisi tradisional. Memang indah, pemilihan perkataan yang tepat dan cermat. Mesti ada rima sebegitu. Jadi takkan kita je, Nisa. Betul. Kan? Mestilah nak tanya kawan-kawan kita juga. Nak tak cuba berpantun? Siapa agaknya nak cuba berpantun ni? Cepat angkat tangan. Siapa nak cuba? Siapa? Okey, Wardina. Silakan Wardina. Silakan. Pergi ke kedai membeli raga. Raga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup aman harmoni. Kail mengena ikan gelama. Kail diikat bersama tali. Alam dijaga bersama-sama. Bayu nyaman, indah kali. Takkan Wardina sahaja. Siapalah nak cuba ni? Rangkap ketiga ni. Cepat. Rangkap ketiga, boleh angkat tangan. Angkat tangan. Siapa nak cuba rangkap ketiga? Siapa tu? Yang. Silakan Yang kita sayang. Lingkar berlingkar seni ukiran, beranjang cantik rumah Pak Malau. Menjaga sungai jadi amalan, airnya jernih, kilau kemilau. Okey, baik. Terima kasih. Yang selain pada yang, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa nak cuba rangkap Siapa terakhir? nak cuba? Tu, Safwan dah angkat Silakan, tangan. Safwan. Silakan Safwan. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belak. Jika semua menjaga bumi, pasti indah alam terbentang. Baiklah, itu dia. Terima kasih Safwan dari SMK Seri Mulia. Bukan Safwan yang dekat control room tu Okay, baik. Nisa, daripada 3 bahan tadi kan, novel, cerita pasal kemusnahan alam sekitar, keluhan seekor binatang, rimba melulangnya telah musnah. Kemudian yang kedua, cerita pasal sajak, keindahan alam sekitar. Kemudian kerakusan manusia. Seterusnya pantun alam sekitar, cerita mengenai kecantikan alam sekitar. Maksudnya kalau kita jaga alam sekitar, hidup kita aman harmoni. Betul. Kalau kita jaga alam sekitar, bayu nyaman, kita dapat merasakan bayu, udara segar. Dan juga kalau kita menjaga alam sekitar, kita dapat melihat air yang jernih, kilau kemilau. Dan juga kalau kita jaga alam sekitar, pasti indah terbentang alam sekitar dapat kita nikmati sehingga generasi akan datang. Betul tu, cikgu. Jadi temanya alam sekitar. Tetapi selain daripada mendeklamasikan sajak, berpantun, membaca novel, dan Cikgu Linda nak ujilah sedikit soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Latihan soalan kebat. Kita sebut kebat sajalah ya Nisa ya. Okey, baik. Jadi ini soalan dia. Soalan ini selalunya kalau menengah atas kita akan bagi satu masalah. Macam penyataan di atas ini satu masalah dan di bawah ialah soalannya. Jadi siapa nak baca? Takkan saya Nisa saja nak baca, yang lain. Siapa nak baca soalannya? Silakan Arni. Arni. Okey, silakan Arni. Anda mempunyai jiran yang sangat baik kerana sentiasa bertegur sapa dan mengambil berat tentang keluarga anda. Namun, jiran anda mempunyai satu tabiat tidak baik iaitu suka membuang sampah ke dalam longkang di depan rumah. Oleh sebab pembuangan sampah itu, maka longkang telah tersumbat dan menyebabkan air bertakur. Sebagai jiran yang prihatin, apakah langkah terbaik untuk memberikan kesedaran kepada jiran anda itu? Jadi kat sini masalahnya di sini anda mempunyai jiran baik, jiran anda baik, tapi dia ada satu tabiat buruk, suka buang sampah dalam longkang depan rumah. Jadi sebagai jiran yang prihatin, anda sebagai jiran yang prihatin, apakah langkah terbaik? Jadi kena ingat langkah terbaik supaya tidak bergaduh. Kena jaga hubungan sesama jiran, tidak bermasam muka. Langkah terbaik untuk memberi kesedaran kepada jiran anda ini. Jadi ini antara soalan-soalan yang mungkin akan ditanya berdasarkan bertemakan alam sekitar. Penyelesaian masalah. Sebagai seorang pelajar, macam mana nak selesaikan masalah ini? Jadi, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Safwan, silakan. Saya akan menasihatinya dengan lemah lembut tentang kesan tindakan itu supaya dapat menjaga hubungan sesama jiran. Okey, baik. Saya akan menasihatinya. Bagus jawapan Safwan. Tapi Safwan kena ingat, kita belajar bahasa Melayu tau Safwan. Mesti ambil arahan soalan sedikit Safwan. Iaitu mulakan langkah terbaik untuk memberikan kesedaran kepada jiran saya itu ialah
saya sambung sepatutnya jawapan Safwan. Jadi dalam bahasa Melayu ini ayat kita kena lengkap. Ambil soalan ini kemudian berikan jawapan anda. Barulah betul sebab kita belajar bahasa Melayu. Barulah markah penuh cikgu ya. Boleh dapat markah penuh macam itulah kiranya kan sebab kena ayat yang lengkap. Okey, contohnya lah Nisa, kalau ada seseorang tanya nama kan. Nama Nisa. Tiba-tiba je Nisa. Jadi macam tak seronok. Betul. Nak jawab mestilah nama saya Nisa. Macam tu cikgu. Betul. Kan. Berasal dari mana? Melaka. Pahang. Pahang je tak boleh. Maksud saya berasal dari Pahang. Jadi maksudnya kesusilaan itu, kesopanan dan kesusilaan itu harus ada apabila kita bercakap ataupun menyampaikan sesuatu atau menjawab soalan-soalan sebegini. Faham anak-anak murid di luar sana? Faham. Double thumbs up kalau anda faham. Begitu. Okey. Siapa nak cuba bagi jawapan lagi? Ada jawapan lain tak? Silakan. Silakan. Syazwana. Syazwana. Saya akan menunjukkan longkang yang tersumbat akibat perbuatannya agar dia sedar akan perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Okey, saya akan. Wana boleh ulang tak arahan soalan? Langkah terbaik. Langkah terbaik untuk memberikan kesedaran kepada jiran itu ialah saya akan menunjukkan longkang yang tersumbat akibat perbuatannya agar dia sedar perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Begitu. Baik, ada siapa lagi nak cuba? Nak bagi jawapan lain pula? Ada lain. Arni. Silakan Arni. Baik. Silakan Arni. Langkah terbaik untuk memberikan kesedaran kepada jiran anda itu ialah saya akan berbincang dengan ketua taman dan memintanya menegur secara baik perbuatan jiran saya kerana ketua taman mempunyai kuasa untuk menegur penduduk di bawah jagaan. Bagus. Menggunakan bantuan dari ketua taman. Daripada ketua taman. Cikgu, ada mungkin cikgu, saya bukan duduk taman cikgu, saya duduk kampung. Boleh tak saya tulis ketua kampung? Boleh tak rasanya Nisa? Rasa boleh. Tak ada masalah. Berdasarkan di mana kamu tinggal. Ataupun cikgu, saya duduk di rumah pangsa cikgu. Saya nak kata ketua blok, boleh tak cikgu? Boleh. Janji, logik dan rasional jawapan anda untuk soalan kebat sebegini. Baik, seterusnya kita pergi kepada, ini jawapan, ini contoh jawapan pelajar tadilah saya ambil 2. Saya akan menasihati dengan lemah lembut tentang kesan tindakannya supaya dapat menjaga hubungan sesama jiran. Namun, kebanyakan pelajar apabila menjawab soalan kebat ini, dia ada masalah apabila lupa letak subjek, tak pandai nak menghuraikan. Ini jawapan yang lengkap, Nisa. Tapi kadang-kadang ada kala pelajar tak dapat menjawab dalam ayat yang lengkap. Dia ada masalah sebab tidak dapat menentukan subjek dalam jawapan mereka. Jadi di sini Cikgu Linda nak memperkenalkan satu teknik iaitu teknik basuh. Teknik basuh. Basuh ini ialah akronim iaitu ini dia. B. Cuba tengok pada skrin. B ialah baca soalan dengan teliti. Tadi kita dah baca kan? Betul. Jadi sambil membaca kita analisis. Analisis soalan dengan mencari kata kunci arahan soalan. Kemudian kemudian bila kita dah jumpa kata kunci iaitu subjek. Tentukan subjek banyak pihak ataupun satu pihak. Seterusnya H, huraikan jawapan dengan menggunakan teknik budak S. Ada pula teknik lain. Ini teknik basuh. Kemudian ada teknik budak S. Baiklah, sebelum kita pergi kepada teknik basuh dan teknik budak S ini, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Terima kasih kerana
Katamu inspirasiku. Terima kasih Kerana jasamu kenanganku. Terima kasih kerana tanpamu tiadaku. Guruku, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM bersempena dengan sambutan Hari Guru pada 16 Mei yang lalu. #terima kasih cikgu, kita dekat ucapan khas yang ingin kita tunjukkan dan bacakan kepada anda semua. Tengok kat ni, cantik sungguh berwarna-warni dari adik Nurul Syifa kelas 6 UM. Kalau di dalamnya, okey ada ucapan. Terima kasih cikgu, terima kasih adik Nurul Syifa di atas kiriman kad ini. Okey, baiklah. Cikgu, saya rasa saya pun tak nak buang masa, kawan-kawan saya pun dah bersedia. Jom kita teruskan dengan teknik basuh atau budak es. Silakan cikgu. Baik, jadi akhir tadi teknik basuh ya. Apakah macam mana teknik basuh ini berfungsi untuk menjawab soalan kebat ini? Kita pergi pada soalan yang mula-mula tadi, iaitu baca soalan dengan teliti. Kita dah baca tadi kan? Kemudian analisis soalan dengan mencari kata kunci arahan soalan. Kata kunci arahan soalan ini selalunya berada pada ayat terakhir soalan. Jadi apabila kita baca, sebagai jiran yang prihatin, apakah langkah yang terbaik untuk memberikan kesedaran kepada jiran anda? Bermaksud kata kunci arahan soalannya ialah langkah. Apabila dah dapat langkah ni, kita tanya diri kita, iaitu ini nak langkah banyak pihak ke satu pihak? Jadi apabila kita bacakan, anda mempunyai, minta maaf ya, okey. Anda mempunyai jiran yang sangat baik, kemudian jiran anda, seterusnya di sini kepada jiran anda, seterusnya sebagai jiran yang prihatin. Jadi di situ langkah siapa? Bermaksud langkah kita. Jadi itulah jawapan yang pelajar saya sebutkan tadi. Saya, begitu. Saya begitu. Jadi pastikan ada subjek ataupun siapa yang melakukan perkara ini. Seterusnya bila kita tengok, saya akan menasihati dengan lemah lembut kan. Jadi itu ialah jawapan yang betul. Namun kalau nak cantikkan lagi jawapan anda, kita huraikan sedikit, iaitu menggunakan teknik budak es. Okey, apakah teknik budak es itu? Jadi sambung ayat anda dengan menggunakan perkataan bagi, untuk, demi, dengan, agar, kerana, supaya ataupun seperti. Okey, baik. Kita tengok di sini. Okey, B. Ni tadi kan saya bagi dia punya tadi, dan di atasnya BUDAKS, budak es. Okey. Jadi kita tengok. Tadi subjeknya ialah saya. Okey, saya akan menasihatinya dengan lemah lembut tentang kesan tindakannya itu supaya, ini huraian, iaitu di sini saya ambil. Supaya dapat menjaga hubungan sesama jiran. Selain itu saya ini subjek, saya akan menunjukkan longkang yang tersumbat akibat perbuatannya agar, kat mana saya ambil? Iaitu di sini. Jadi huraikan jawapan anda supaya lebih jelas, agar dia sedar akan perbuatannya dan tidak mengulanginya. Jadi beginilah jawapan yang lengkap untuk mendapatkan markah yang dapat markah lah kiranya sebegini. Okey, baik. Jadi inilah bagaimana teknik budak es dan juga teknik basuh berfungsi. Saya ulang balik bagaimana analisis. Baca, kemudian analisis, cari kata kunci arahan soalan, iaitu langkah tadi. Subjeknya apa? Satu pihak, iaitu saya. Kemudian huraian tadi menggunakan teknik budak es, iaitu bagi, untuk, demi, agar, kerana, supaya atau seperti. Jadi begitulah cara menjawabnya dengan menggunakan teknik budak es dan juga teknik basuh. Namun pengajaran hari ini tidak akan lengkap tanpa latihan. Terutamanya sekarang ini, Nisa, semua murid sedang PDPR. Jadi ruang dan peluang ini saya ambil peluang lah. Jadi sesiapa yang menonton rancangan ini, anak murid dan anak murid saya di SMK Seri Mulia, kenalah buat latihan kan. Latihan apa dia latihan dia? Yang pertama, ini latihan dia. Siapa nak baca? Tolong bacalah sekejap. Siapa nak bacakan boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Siapa nak? Okey, baik. Silakan.
Pencemaran alam sekitar menjadi-jadi sejak kebelakangan ini kerana sikap manusia yang rakus untuk mengejar pembangunan. Pada pendapat anda, apakah langkah yang harus dilakukan supaya pencemaran alam sekitar ini dapat dibendung sebaiknya? Baik. Jadi kat situ macam mana teknik budak S ini? Nanti kamu kena jawab, hantar kepada guru anda semua ya. Pencemaran sekitar menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Kita dah baca semua tadi kan. Pada pendapat anda, kita cari kata kunci. Langkah. Kena kita tengok langkah yang harus dilakukan supaya pencemaran alam sekitar dapat dibendung. Agak-agaknya ni langkah banyak pihak ke satu pihak? Boleh jadi banyak pihak, cikgu. Boleh jadi banyak pihak. Kita saja, cikgu. Jadi boleh jadi banyak pihak, boleh jadi pihak kita saja. Tapi kalau nak mudah, banyak pihak. Langkah saya, langkah ibu bapa, langkah kerajaan, langkah media massa. Bermaksud subjeknya mungkin kerajaan kena buat apa, media massa, televisyen kena buat apa, ibu bapa kena buat apa untuk supaya ni pencemaran alam sekitar ni dapat dibendung. Kemudian apabila memberi jawapan itu, huraikan sedikit dengan menggunakan teknik budak S. Okey, baik. Seterusnya ini antara latihan yang akan dibuat dan ini juga latihan yang saya berikan kepada anak-anak murid di luar sana. Saya bacakan ya. Alam sekitar amat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pendidikan tentang menjaga alam sekitar mestilah dipupuk sejak kecil kerana melentur buruh biarlah dari rebungnya. Pada pendapat anda, apakah kepentingan? Ini kata kunci arahan soalan apabila kita menjaga alam sekitar. Kepentingan ini maksud kebaikan. Apa kebaikan kita jaga alam sekitar? Mungkin kepada diri sendiri, mungkin kepada negara, mungkin kepada masyarakat. Jadi itu Cikgu Linda dah bagi dah clue ataupun bayangan jawapan-jawapan pelajar yang boleh buat di rumah. Ya, yang di rumah pun jangan lupa untuk catat latihan ini, boleh buat di rumah, merujuk kepada guru masing-masing ataupun kalau ada pelajar SMK Seri Mulia yang sedang menonton, boleh rujuk dengan Cikgu Linda. Cikgu, sebenarnya saya seronok sangat belajar pada hari ini, tetapi sayang 1000 kali sayang cikgu kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin Cikgu Linda boleh kongsikan sedikit rumusan, cikgu, silakan. Okey, jadi rumusannya pada hari ini kita belajar bagaimana nak membaca novel dengan nada yang sesuai, intonasi yang betul, kemudian mendeklamasikan sajak menggunakan teknik sibur dan juga berpantun dengan boleh dilagukan dengan pelbagai lagu, dan akhir sekali bagaimana nak menjawab soalan kebat yang bertemakan alam sekitar menggunakan teknik basuh dan juga budak S. Jadi jangan lupa buat kerja rumah yang Cikgu Linda bagi. Ya, silakan buat Nisa. kerja rumah. Walaupun dalam masa lagi mood beraya kan cikgu kan. Tapi sebab kita tak boleh nak keluar rumah, kita jaga diri kita, bolehlah sambil-sambil tu buat latihan yang telah diberikan. Sekarang ni PDBA dah mula, jangan ambil peluang ini untuk bersenang lenang kat rumah. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit ucapan hari raya untuk semua menonton. Silakan cikgu. Okay, selamat Hari Raya untuk semua warga pendidik. Selamat Hari Guru untuk rakan-rakan seperjuangan saya. Jangan lelah untuk mendidik anak bangsa kerana disebabkan kita sebagai guru, maka lahirlah rakyat yang berwibawa dan mempunyai wawasan yang tinggi. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Cikgu Linda. Terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Tepukan untuk diri sendiri. Pagi-pagi dah bersama-sama dengan kita. Diharapkan apa yang kita belajar pada hari ini semoga bermanfaat dan memberikan banyak tips kepada anda untuk mempelajari dalam topik yang kita belajar pada hari ini. Baiklah, kita akan jumpa di episod seterusnya. Apa yang kita nak belajar agaknya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton saluran Didik TV KPM dan kita akan tinggalkan anda dengan alunan pantun, cikgu ya? Boleh. Ya, baiklah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Silakan cikgu. Enak sungguh si buah, minta maaf, enak sungguh si kuih koci. Mari dimakan bersama dara. Bangsa Malaysia kaya tradisi. Seia selangkah kita pelihara. Andai kawat berdua-dua, tika berbaris usahlah rebah. Dari muda hingga ketua, budaya baik jangan diubah. Daun pandan harum sekali, diracik-racik, tebar-tebarkan. Warisan bangsa indah sekali, perkasa selalu jangan abaikan.
Berenang gembira si itik angsa. Si miau tumpuk menjadi teman. Warisan kita cerminan bangsa. Lestari hingga zaman berzaman. Terima kasih kepada semua menonton. Kita jumpa selepas ini di episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Malaysia, bumi yang bertuah, bertongkatkan kedaulatan, tanah tumpahnya darah. Malaysia, di bawah naungan lembayung kuning, rakyat bersatu. Di bawah lembayung biru, rakyat bersinergi tanpa mengira bangsa dan agama. Di saat engkau hampir jatuh imamah, di saat kau dilanda pandemik, di saat kesengsaraan melanda, namun rakyatmu bangkit menghunus keris menentang pertualangan demi kesejahteraan bersama. Malaysia kini kau hampir menang. Kedaulatan bumi mertuah ini kini kembali tegak bermaruah. Kerana engkau sungguh prihatin. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM